Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ala lahul khalq wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'athahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznih wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Saya hormati dan dikasihi sekalian ahli keluarga saya. Dihormati lagi dikasihi ibunda yang tercinta. Dihormati lagi dikasihi adik-adik. Dihormati dan dikasihi adik-beradik jauh dan dekat. Yang diingati sahabat andai, muslimin muslimat, dihormati Allah sekalian yang sudi mendengar mau'izah yang cuma saya sampaikan sekadar kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada diri saya sendiri dan juga kepada ahli keluarga saya dan kita sekalian, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita sekalian. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, pada hari ini, hari Khamis 14 Oktober 2021 Masehi, bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1443 Hijrah. Maknanya kita tidak beberapa hari lagi akan bertemu dengan 12 Rabiul Awal, yaitulah hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang tercinta, insan yang kita tercinta, yang membawa rahmat pada kita sekalian, yang membawa rahmat kepada alam ini, yang menjadi penyuluh bagi umat ini, yang menjadi Nabi yang terakhir yang Allah utuskan di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita peluang dapat kita sama-sama meraihkan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Karena kita tidak tahu umur kita. Kadang-kadang kita kata besok kita boleh hidup lagi, lusa kita boleh hidup lagi. Belum tentu. Kadang-kadang umur kita ini semuanya terletak. Kadang-kadang memang umur kita ini terletak
di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kawan yang kita dengar tiba-tiba dengar berita bahawa besok telah tiada, meninggal tanpa disangka-sangka, itulah dikatakan kematian. Dia datang dalam keadaan mengejut. Dia tidak memberitahu kita tarikhnya, tidak memberitahu kita, tidak memberitahu kita harinya. Tetapi itulah kehidupan. Dan itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang perlu kita sedar. Jadi kita gunakanlah ruang masa yang Allah berikan kepada kita ini. Di samping kita mencari nafkah kehidupan, kita bekerja, walau apa sekalipun pekerjaan kita, asalkan yang halal. Jangan lupa kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Rabiul Awal ini. Saat kita nak menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan yang agung, nabi kita. Kalau hari kelahiran kita pun kita bersiap sehari, dua, tiga hari sebelum hari kelahiran kita dah bersiap lah. Itu hari kelahiran anak kita dan anak-anak kita yang kita sayang. Kita dah mengangka dah apa program yang kita akan buat. Apatah lagi hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu perangkaan yang seperti mana kita buat untuk diri kita. Karena Allah tidak mau kita melakukan perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan hari kelahiran Rasulullah SAW, dengan upacara yang tidak ada kaitan dengan Islam. Kita berselawat pada Rasulullah SAW, mudah saja kita selawat sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca sejarah-sejarah Nabi, sejarah-sejarah kelahiran. Kita mencerita balik bila hari kelahiran itu, kita mencerita balik sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perarakan nak buat memboleh, tak buat memboleh, itu bukan satu perkara yang dituntut sehingga dituntut. Nak buat minta apa, tak buat minta apa. Kadang-kadang dalam perarakan itu, kadang-kadang bercampur aduk pun ada. Jika tidak dijaga betul-betul, boleh menjadi majlis yang berbentuk ibadat menjadi bentuk maksiat. Campur aduk antara lelaki dan perempuan. Cukup sekadar kita membawa balik kembali sejarah kelahiran Rasulullah. Cukup kita mengenang balik, menceritakan balik perjuangan Rasulullah. Cukup kita menceritakan kembali apa pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Itu lebih penting daripada kita berarak. Maknanya bukan saya nak kata perarakan itu tidak boleh, tidak. Tapi mesti dilakukan dalam keadaan yang tertib. Sebab dilihat kadang-kadang ada yang campur aduk. Majlis ibadat kadang-kadang tidak menjadi ibadat. Kalau jadi adat itu tak apa lagi. Kalau jadi maksiat, masalah. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Hari ini saya nak
menyambung lagi kitab yang ditulis oleh almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz bin Nikmat, yaitu persiapan menghadapi kematian. Iaitulah satu kitab yang ditinggalkan oleh almarhum untuk tatapan kita. Di antara banyak-banyak kitab, kitab ini merupakan satu buah tangan yang ditinggalkan kepada kita, generasi yang hidup selepasnya, yang masih hidup, yang masih hidup selepas ketiadaannya. Kalau dia ada, dia sendiri yang membacanya. Tapi dia tiada, hanya buku atau kitab yang ditinggalkannya. Maka saya mengambil peluang yang dengan setakar kemampuan, cuba membaca kitab yang ditinggalkan ini, buku yang ditinggalkan ini, yang ditulis olehnya. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, Tuan Guru menyatakan bahawa hanya 3 perkara yang mengikuti jenazah ke tanah perkuburan. Tetapi dari 3 perkara itu, hanya satu yang tetap setia sanggup bersama dan bersamadi dengan orang yang mati itu. Adapun yang 2 lagi tetap pulang ke rumah dan meninggalkan si mati terbujur kaku di dalam kubur. Tuan Guru memulakan bab ini hanya dikata 3 perkara yang akan mengikuti jenazah ke kuburan. 2 lagi akan pulang ke rumah. 2 lagi akan pulang, tidak tinggal bersama kita, si mati. Yang hanya tinggal bersama kita, yang kembali ke rahmatullah itu, atau yang tinggal bersama si mati itu hanya satu saja. 2 pergi, 1 tinggal. Yang setia itu bersama dengan si mati itu adalah amalannya. Amalannya tetap bersama dengannya. Dia tidak pergi ke mana. Anak isteri akan pulang. Saudara, adik-adik, kawan-kawan baik, semua akan pulang. Harta benda kita yang akan dibawa balik. Kereta kita mungkin digunakan pada hari itu, dan lain-lain lagi akan dibawa balik. Hanya yang setia pada hari itu ialah amalan kita yang duduk bersama dengan kita. Sementara kaum kerabat, sanak saudara hanya setakat antar kita ke kuburan je lah. Sama lah, ya. Semua semacam lah. Itu juga harta benda seperti kenderaan mewah, kepunyaan si mati atau lain-lain peralatan akan segera meninggalkan tanah perkuburan sebaik saja jenazah selamat dikebumikan. Kasih sayang anak isteri serta kaum kerabat terhadap si mati, cinta bagaimana sekalipun, hanya sakat itu je lah. Bukan maknanya tak cinta, tak, tapi tak ikut sekali. Tak ikut sekali si mati itu, tidak. Walaupun dia setia cinta macam mana pun. Walaupun pernah dahulu masa bercinta dia kata sanggup hidup semati, itu semua adalah kata-kata yang nak menunjukkan bahawa dia cinta sungguh lah. Tapi bila mati tak ikut pun. Tapi kata-kata itu
sanggup sehidup semati. Hanya kata-katanya, dia takkan ikut. Itu dipanggil bunga-bunga bahasa indah, yang kadang-kadang nak menyeronokkan hati kita. Tapi hakikat sebenarnya tidak. Sama juga, walaupun aku hidup 1000 tahun, cintaku tetap tidak berubah. Mana ada manusia yang hidup 1000 tahun? Tapi kata-kata itu ada yang dilapaskan, sering dilapaskan oleh orang. Karena nak meyakinkan bahawa dia cinta sungguh pada seseorang. Walaupun 1000 tahun aku sanggup menunggu. 1000 tahun mana ada, umur kita 60-70 ya. Kalau 100 tahun pun dia nenek nyanyuk lah. Kalau 200 tahun lagi lah, tinggal itulah rangka ya. Badan dia tak lalu nak makan. Kurus ya. Tapi bila sebut cinta, 1000 tahun sanggup ku tunggumu. Itu bahasa. Mana ada umur yang 1000 tahun. Nak tunjuk kata cinta sungguh. Tapi bila mati, tak ikut pun. Tak ikut. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Cinta mereka, cinta ahli keluarga kita, cinta sahabat anda, adik-beradik kita, pada kita, jika mereka betul cinta, mereka doakan kita. Sudah cukup dengan doakan kepada kita setiap waktu, sembahyang dan sebagainya. Membaca Al-Quranul Karim kepada kita sebagai janji mereka yang 1000 hidup, walaupun 1000 tahun sanggup bertunggu itu, walaupun janji nak hidup semati itu, cukuplah dengan bunga-bunga bahasa mereka itu. Mereka mengingati kita dengan mendoakan kita, bagi menguatkan janji mereka itu, dan membaca Al-Quran, hadiahkan kepada kita. Cukup. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, yang tetap setia bersemadi di dalam dengan orang yang mati itu hanyalah amalannya sendiri. Yang tetap setia bersemadi dengan orang yang mati itu adalah amalannya sendiri. Amalnya yang setia betul. Itu dia tunggu, dia tak akan pergi ke mana. Dia bersama kita. Tetapi amal itu pula belum pasti dapat membela nasib seseorang itu dalam barzakh. Tetapi amal itu belum dapat menjamin dapat membela kita di alam barzakh, di alam kubur. Kerana amalan ini terbahagi kepada dua. Satu amalan yang baik, satu amalan yang tak baik. Jika yang amalan baik, alhamdulillah, kita selamat di alam barzakh. Kalau amalan yang tak baik, maka dia membawa masalah kepada kita. Bukan masalah, membawa kepada kita kesengsaraan di alam barzakh. Dua-dua amalan ini dia setia dengan kita. Amalan baik pun setia, dia tunggu. Amalan tak baik pun setia, dia tunggu bersama kita di kubur. Bukan makna bila amalan yang baik saja setia saja, amalan baik saja yang setia dengan kita, dia tunggu, dia duduk dengan kita di alam barzakh. Itu alam yang amalan yang baik, amalan yang tak baik, dia ikut. Dia tak tunggu sama kita.
ikutlah. Bila amalan tak baik itu, dia pun pulang, pergi, tinggalkan kita. Tidak. Dia tetap setia dengan kita. Sama ada amalan itu baik atau tak baik, dia tetap setia dengan kita. Sebab jika amalan yang baik, dia akan menjadi membela kita. Dia akan membela kita dalam kubur. Dia jadi pembela, peguam bela kita. Amalan yang tak baik pula, dia akan juga menjadi hujah kepada kita. Sebagai bukti apa yang telah kita lakukan. Yang benar kemungkaran yang kita lakukan. Dia akan menjadi bukti kepada kita. Kedua amalan ini akan tunggu. Sebab itu kita nak isikan kehidupan kita dengan amalan yang baik, supaya dia menemani kita dan membela kita, menjadi peguam bela kita. Kita tak mahu amalan yang tak baik itu yang akan menjadi hujah akan kemungkaran-kemungkaran yang telah kita lakukan, yang membenarkan kemungkaran-kemungkaran yang kita lakukan. Sama seperti Al-Quranul Karim, Nabi sebut, Al-Quranun hujatun alaika au alaika. Al-Quran hujatun ilaika au alaika. Quran itu boleh menjadi hujah bagi kamu. Dia boleh membantu kamu. Dan dia boleh mendakwa kamu. Quran itu dia boleh menjadi pembantu kamu, pembela kamu. Hujatun ilaika. Hujah bagi kamu, dia membantu kamu. Au alaika. Atau dia boleh menjadi hujah, dia boleh membawa bukti kepada kamu atas apa yang kamu lakukan. Boleh mendakwa kamu. Dia boleh membantu kita dan boleh mendakwa kita. Itu Quran. Itu Nabi sebut. Al-Quran hujatun ilaika au alaika. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Amal baik bukan sekadar dari segi pandangan semata-mata. Tetapi yang dimaksudkan baik itu ialah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuan Guru mengatakan bahawa amalan yang baik ini bukan dipandang dari sudut pandangan zahir semata-mata, pandangan mata semata-mata. Bila mata kita tengok baik, seronok, meriah, kita itu baik. Tidak. Dalam Islam, amalan yang baik itu ialah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau jika meriah, tetapi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Majlis yang meriah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, itu disukai. Kita pun seronok, majlis kita meriah, tapi mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Majlis itu dapat pahala. Misalnya kita mengadakan kenduri pernikahan adalah baik, perkahwinan adalah baik. Buat kenduri perkahwinan, majlis yang baik, walimatul urus. Kita jemput ramai-ramai sahabat andai, jauh dan dekat, kita kumpulkan. Kadang kita sewakan khaimah, kita buat di dewan dan sebagainya. Katakan bagai hari itu kita menjadi raja sehari. Hari itulah kita boleh menjadi raja pun. Hari lain tak boleh dia raja dah. Panggil raja sehari itu. Hari itu orang tak bagi kita buat kerja apa dah. Pengantin tu tak boleh, orang tak bagi buat kita buat kerja apa. Kita ibarat raja. Sehari itu kita jadi raja. Sehingga basuh pinggan pun orang tak bagi. Meriah.
Tapi jika bertepatan dengan kehendak Islam, menjadi pahala, menjadi ibadah. Tetapi jika dia lari dari peraturan Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, melanggar pantang larang yang Nabi bagi tahu, maka dia tidak jadi lagi majlis ibadat, walaupun meriah, walaupun ramai. Dia hanya menjadi adat dan kadang-kadang menjadi perkara majlis maksiat. Campur aduk lelaki perempuan, kemudian dengan ada bentuk-bentuk tarian, pakaian yang mendedahkan aurat, kemudian dengan pengantinnya yang tidak menutup aurat, tidak memakai pakaian seperti kehendak Islam, menutup segala aurat yang disyariatkan. Bukan maknanya tutup muka itu semua, dah. Rambutnya pakai, tudung kepalanya pakai, kemudian baju yang dipakaikannya tidaklah dapat menampakkan bentuk tubuhnya. Tapi jika dia mempamerkan bentuk tubuhnya dengan rambutnya yang tidak tertutup sebagai pengantin, maka itu tidak menjadi majlis yang bertepatan dengan syariat. Tidak bertepatan dengan syariat. Hanya seronok je lah. Yang kita bimbangnya bukan bimbang lagi lah. Rugi itu tak rugi lah. Duit yang kita keluarkan puluh-puluh ribu dalam satu majlis contohnya. Tapi majlis itu tidak mendapat keberkatan. Dengan sebab adanya acara-acara tadi. Dengan tariannya, dengan majlis tidak menutup auratnya, bercampur aduknya, dengan pengantinnya yang tidak memakai pakaian mengikut kehendak Islam, maka dia tak jadi bentuk ibadat. Dia hanya menjadi adat. Sekarang macam-macam bentuk pakaian yang kita lihat yang di media masa, sehingga dikatakan kadang-kadang pakaian itu, perempuan itu berekor, panjang ekor dia, kain belakang tu, sehingga ada orang yang pegang pula ekor dia macam pari, nak tunjukkan fashion. Itu bukan budaya kita. Bukan budaya kita pakaian seperti itu. Itu budaya masyarakat lain. Jika kita lihat orang bukan Islam, dia perkahwinan mereka, begitulah pakaian mereka. Sehingga pakaian mereka itu, ekor baju mereka itu meleret, sehingga dipegang 2-3 orang kanak-kanak. Berlaku kadang-kadang di gereja dan sebagainya. Itu fashion pakaian mereka. Adakah kita nak mengambil fashion itu masuk dalam budaya kita? Budaya orang Islam, budaya orang Melayu, budaya agama Islam. Tidak. Jangan kita melampau dalam mengadakan majlis sehingga kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Majlis itu baik, makan yang sedap. Tetapi dari sudut daripada segi agama, dia tidak menjadi majlis amal ibadat. Contoh lain, mendirikan solat adalah amal yang baik. Yang guru mengatakan, sembahyang ini merupakan satu amalan yang baik. Yang wajib itu telahlah satu kewajipan. Yang sunat itu merupakan tuntutan. Benda yang baik buat
kelebihan-kelebihannya sembahyang itu. Tak buat tak masalah, tapi yang wajib kena buat. Itu yang wajib. Kemudian ibadah yang difardukan itu sekadar jika kita melakukan hanya untuk nak menunjuk-nunjuk contohnya, tidak menjadi ibadat. Walaupun dia ibadat, tapi dengan ada riak, dia tidak menjadi ibadat. Sembahyang itu benda yang wajib. Benda yang sembahyang fardu di benda yang wajib, benda sunat, benda yang dituntut. Benda yang digalakkan. Benda yang baik. Semua mata masyarakat, semua orang semua tengok bila sembahyang tu baik. Baiknya dia pergi sembahyang. Semua orang kata begitu, semua. Termasuk kita mengatakan sembahyang itu amalan yang baik. Amalan yang difardukan, yang dituntut, amalan yang dituntut. Tetapi jika kita melakukan tidak bertepatan dengan kehendak Allah, maka dia tidak menjadi benda yang baik. Walaupun mata kita pandang baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sebut dalam Quran, fawailul lil musallin. Sesungguhnya celakalah bagi orang yang solat. Dan ada kitab lain mengatakan, tafsir lain mengatakan, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sembahyang. Kita pun jika kita baca sekadar itu, kita terkejut. Hanya jika sekadar itu kita baca, ayat itu sekadar itu kita baca, kita terkejut. Kenapa neraka wail bagi orang sembahyang? Kenapa kecelakaan yang berlaku pada orang yang sembahyang? Padahal sembahyang itu baik. Kita kena baca lagi ayat itu. Iaitu allazina hum an salatihim sahun. Orang yang celaka dalam ibadatnya, orang yang dimasukkan ke neraka wail, orang sembahyang yang dimasukkan dalam neraka wail, orang yang celaka walaupun dia itu sembahyang ialah allazina hum an salatihim sahun. Yang sembahyang mereka itu lalai. Alladzina hum yura'un. Dan dalam sembahyang juga dia riak. Yura'un. Dia riak. Walaupun dia sembahyang, Allah kata, fawailul lil musalli. Neraka wail. Celaka bagi orang yang sembahyang. Jika dia ada dua sifat itu. Yaitu riak, dia ada sifat lalai. Dia sembahyang tapi pikirannya melayang. Hanya tubuhnya saja bergerak. Pergerakan tubuhnya saja dengan takbiratul ihramnya, dengan rukuk sujudnya, perbuatan fi'linya saja. Dia menunjukkan perbuatan fi'linya saja yang bergerak. Tahiyatnya dengan salamnya, itu semua perbuatan fi'li, perbuatan pergerakan. Tapi qalbinya, hatinya tidak ingat kata dia itu sedang sembahyang. Dia tidak ingat bahawa dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang menyembah Allah. Itu dia lalai. Sembahyang itu dia mengingati benda yang lain. Ruhnya, jiwanya, hati nuraninya ingat benda yang lain. Walaupun mulutnya membaca kalimah-kalimah yang ditetapkan dalam sembahyang, dia membaca surah Fatihah, dia membaca surah-surah lain, dia membaca dia bertakbir, dia tasbih dan sebagainya, dia tahmid dan sebagainya. Tetapi hatinya, qalbinya lalai. Hanyut dengan perkara-perkara yang lain.
sehingga sampai memberi salam, dia ingat perkara-perkara yang lain, itu dilalai. Walaupun dia sembahyang cukup syarat. Benar hati, qalbi itu Allah kata, hati itulah yang kena jaga betul. Sebab itulah hadis Rasulullah SAW, Nabi beritahu, Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, dalam jasad kamu itu ada seketul daging. Iza salahat, salahal jasadu kulluh. Jika baik daging itu, seketul daging itu, jika baik, baik seluruh anggota tubuh badan. Itu hadis sahih. Wa iza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Jika dia rosak, seketul hati daging itu, bila dia rosak seketul daging itu, maka fasadat jasadu kulluh. Habis satu badan rosak. Kita kata macam enjin kereta, macam motor, kata tu motor. Pelak dia rosak, tak jalan motor, pelak dia. Jalan dia elok, minyak banyak. Tayar semua ada angin apa semua elok. Tapi sikit je, pelak. Pelak nak masuk air. Tak hidup. Tak jalan. Sembayang tadi macam tu kita tengok apa nama batan tu elok, motor tu elok, tapi tak jalan. Dengan sebab pelak tadi. Rosak. Dalam tubuh manusia ada seketul daging, jika baik daging itu, baiklah keseluruhan tubuh. Dan jika rosak daging itu, rosaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalb. Adapun seketul daging itu adalah qalbun, hati. Maknanya jika hati baik, segala perbuatan, tindakan, perbuatan, amalan zahir kita, anggota kita baik. Jika hati rosak, seluruh anggota yang ada pada tubuh badan kita ini akan rosak. Semua sebab segala perbuatan itu digerakkan daripada hati, kehendak hati. Sebab itulah sembahyang tadi, maka wail bagi orang sembahyang yang dia lalai. Benda ni tetaplah hati, jangan kita duk tuduh-tuduh orang pula, kata sembahyang kamu ni tak sah, sembahyang kamu ni orang yang lalai. Tak boleh, kita tak tahu. Benda itu Allah peringatkan kepada setiap orang. Kita memperingatkan diri kita. Jangan kita lalai dalam sembahyang, sebab benda itu mendalam hati, kita tak tahu. Manusia tidak tahu sembahyang dia tu dia khayalkan, dia sembahyang tu dia ingat betul kan, bahawa yang khusyuk, kita tahu khusyuk, bab khusyuk ni hanya seseorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia berkaitan dengan hati. Hati ni tidak ada manusia yang boleh tahu. Nak scan pun tidak boleh. Nak sembahyang khusyuk tak khusyuk ni, kita scan tengok. Khusyuk ke tak khusyuk? Tak boleh scan. Tapi Allah bagi tahu begitulah. Fawailul musallin. Sembahyang. Setiap waktu sembahyang. Waktu ni, sembahyang waktu yang wajib ni. Tapi neraka wail juga. Dengan sebab dia lalai. Dan juga dengan sebab dia riak. Nak menunjukkan kepada orang. Itu semua hati juga. Itulah dikatakan bahawa orang mengatakan orang yang sembahyang pun, dia sembahyang. Cuma riak ni adalah hati datang. Dia lalai, benda tu adalah hati datang kepada dia. Dia masuk neraka wail. Apatah lagi orang yang tak sembahyang langsung. Orang yang sembahyang pun masuk neraka wail dengan sebab kelalaian dia, lalai dia dalam sembahyang. Dan dengan sebab riak dia dalam sembahyang. Apatah lagi orang yang tak sembahyang langsung. Lagi azab Allah akan menanti. Kita tengok amal tu soleh, tapi tidak menjadi amal soleh. Allah Tuan Guru mengatakan bahawa amal kebajikan ini ada dua. Amal perbuatan ini ada dua. Satu benda amal baik
dan satu benda amal yang tak baik. Walaupun zahirnya kita nampak baik. Sebab itu kita hendakkan amal kita yang baik. Jika amal soleh turut bersama, dia akan menjadi teman setia kita di dalam kubur. Jika amal itu baik, dia menjadi amal setia kita dalam kubur. Dia akan menemani kita dalam kubur. Dia memberi manfaat dan keberkatan kepada kita dalam alam barzakh nanti. Dia akan menemani kita. Dia akan menjadi peguam bela kita. Dia akan membantu kita. Seandainya yang menjadi peneman kita amal yang jahat, maka sejahat teman ialah dosa dari amal buruk yang boleh mendatangkan malapetaka ataupun azab Allah dalam kubur. Sebaik-baik kejahatan ialah sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman dalam kubur ialah yang boleh mendatangkan azab. Bukan teman yang boleh mendatangkan kebaikan, tapi teman yang boleh mendatangkan azab kita dalam kubur. Macam kita berkawan di dunia ni lah. Kawan yang baik adalah kawan yang boleh membantu kita, menasihati kita. Itu kawan yang baik. Tapi kalau kawan yang boleh memudaratkan kita, itu bukan kawan yang baik. Begitu juga amal kita dalam kubur, jika boleh membawa kebaikan pada kita, itu amal yang baik. Tapi jika amal yang boleh membawa keburukan, boleh bawa kita kepada azab, itu bukan teman yang baik. Bukan amal yang baik. Kita hendak teman kita yang baik. Di dunia pun kita hendak teman yang baik. Kita nak berkawan dengan orang yang baik, yang dapat membantu, menasihat, menegur kita apa yang kita salah. Bukan orang yang memuji kita, hingga kita melalaikan hingga kita lalai dengan pujiannya. Tidak. Dia boleh menegur kita. Puji itu tidak salah. Puji itu tidak salah. Allah pun bagi orang puji itu tak salah. Puji makhluk bagi makhluk. Puji makhluk bagi puji hadis bagi hadis. Bagi puji dalam ilmu tauhid itu adalah puji makhluk bagi makhluk dibolehkan. Puji makhluk bagi Tuhan, puji makhluk kepada Tuhan boleh. Puji hadis bagi qadim boleh. Ada empat pujian yang dibenarkan. Puji hadis bagi puji hadis bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji qadim bagi qadim. Puji sesama makhluk kita boleh, orang puji kita terima. Alhamdulillah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala boleh bagi yang qadim. Kita hadis yang baru ni, hadis ni benar kita yang baru. Kita puji benda yang qadim. Tuhan yang qadim, yang kekal. Begitu juga puji qadim bagi qadim. Allah puji diri dia sendiri. Boleh. Banyak dalam Quran. Allah memuji dia sebab dia layak. Sebab segala kemuliaan memang ada padanya. Dia layak memuji dirinya. Sebab sifat kesempurnaannya itu ada pada diri dia. Kita sifat kesempurnaan tidak ada pada diri kita. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun jika orang nak memuji kita boleh, Allah kata boleh terima. Tapi jangan pujian makhluk tadi hingga melalaikan kita, itu Allah tak mahu. Jika kita terima dengan baik, alhamdulillah. Tapi dengan pujian itu kita lalai sehingga kita lupa daratan. Ada orang yang dipuji hingga dia lupa daratan, dia seronok orang puji dia.
akhirnya dia lalai daripada kewajipan dan sebagainya. Dan kadang-kadang dengan pujian itu dia boleh membawa dia terjerumus ke arah kemaksiatan. Lagi lah. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Menyediakan teman yang setia ketika kesepian seseorang diri dalam kubur hanya dengan melakukan segala ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita nak sediakan teman yang setia dalam kubur. Kita nak ada teman yang tunggu duduk sama kita dalam kubur yang kesepian. Kubur ni sepi. Kubur menyeru setiap hari, aku ni rumah yang sepi, tempat yang sepi, yang sunyi. Itu disebut dalam kitab Mustika Hadis. Kubur menyeru setiap hari, aku ni rumah yang sepi. Jadi dalam kesepian itu kita hendakkan peneman. Maka peneman tadi adalah peneman yang baik. Dia boleh menghiburkan kita di kala kita kesepian di alam barzakh. Teman itu ialah amal kebaikan yang kita lakukan semasa kita hidup ini. Dengan kita mentaati perintah Allah, dengan kita melakukan kebaikan, apa kebaikan saja, membantu masyarakat, membantu orang, mengajar orang, apa sajalah. Kita menguruskan benda-benda yang boleh membawa manfaat pada orang, pada masyarakat. Mengurus, boleh membantu komuniti. Kalau sekolah ada satu komuniti yang ada ahli-ahli jumlah kita, anak murid kita, guru-guru kita sebagai pentadbir contoh. Jika kita menguruskan dengan baik, dia menjadi pahala amal ibadat. Kita mengurus dengan penuh keadilan. Semua ini menjadi ibadat pada kita. Begitu juga dalam memimpin, dia menguruskan negara dengan elok, dengan adil, maka dia menjadi amal ibadat dan menjadi peneman dalam kubur. Tapi jika sebaliknya, dia menzalimi, melakukan benda yang zalim pada mereka di bawahnya, maka dia akan menjadi azab bagi peneman yang membawa azab kepadanya di alam barzakh nanti. Muslimin muslimat rahmati Allah. Anas bin Malik berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud 7 perkara akan terus mengalir pahalanya walaupun orang itu telah mati. Anas bin Malik mengatakan bahawa 7 pahala akan mengalir kepada si mati walaupun dia telah menjadi arwah, seseorang itu telah menjadi arwah, tapi pahalanya mengalir kepadanya, sampai kepadanya walaupun dia telah tiada di dunia ini. Pertama, orang yang mengajarkan ilmu walaupun dia telah mati 1000 tahun sekalipun, namun pahalanya tetap akan sampai kepada orang yang mengajar ilmu, sekiranya ilmu itu memberi manfaat kepada orang yang diajar. Yang pertama, Rasulullah mengatakan bahawa ilmu, mengajar ilmu yang boleh memberi manfaat. Ilmu yang manfaat, ilmu agama yang dimasuk situ fardu ain, fardu kifayah, dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu alat, pertukangan, ilmu yang berkaitan dengan geografi, sains dan sebagainya, boleh memberi manfaat, maka
pahala itu akan berterusan. Seorang engineer dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, dia boleh mereka bentuk sebuah masjid yang cantik. Seorang arkitek dan sebagainya, dia boleh melakarkan bentuk masjid, lakaran masjid yang cantik. Seorang petukangan, ahli petukangan, dia membina masjid tadi sehingga orang sembahyang berpuluh-puluh tahun masjid itu digunakan, dapat pahala dia. Sebab hasil pemikirannya dengan reka bentuk yang diciptakan olehnya, dan kemudian dengan petukangan, dengan tukang, dengan engineer dan sebagainya. Hatta orang yang tukang pun yang buat paku bumbung itu masjid itu pun dapat pahala. Maknanya bukan saja hanya mengajar agama, perkara yang boleh bermanfaat, kebaikan itu pun dikira sebagai amal yang mengalir pahalanya. Bagaimana orang gunakan? Ini dikatakan pahala yang mengalir. Ilmu yang boleh bermanfaat. Sebab itu orang yang mengajar ini banyak pahala dia jika dia ikhlas. Banyak pahalanya jika dia ikhlas. Mudah-mudahan kita semua ikhlas menyampaikan kepada anak murid kita. Dan ilmu yang kita tinggalkan kepada anak murid kita pula tadi, bila dia besar, dia amal dengan apa yang kita ajar, maka akan berterusan. Kemudian dia pula akan mengajar orang lain pula. Kemudian kawan yang satu lagi itu mengajar orang lain, dia bertali temali. Dia bentuk macam bentuk piramid. Kita yang di atas mengajar ke bawah, turun kepada anak murid turun lagi kepada anak murid dia, turun lagi kepada anak murid dia. Semuanya asalnya daripada kita. Kita pun ada guru kita lagi yang mengajar kita dulu. Sampai pahala kita yang kita mengajar ini sampai kepada guru kita dulu. Yang kita buat baik ini sampai kepada guru kita dulu, yang mengajar kita dulu, yang mengenal kita dulu dengan ilmu. Dia pula, guru kita pula ada guru dia lagi. Dia pandai itu sebab ada guru dia lagi. Sebab itulah dia bertali temali, kalau ke atas tu dia bertali temali, sehinggalah kalau kata jika agama ini berterusan semualah, kalau pun dia berterusan, bertemu akhirnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah guru segala guru. Dia akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan sahabat-sahabat, susur jalur ilmu itu. Sebab itu kita buat apa pun ikhlas, pahala itu akan sampai. Kemudian tapi jika kita mengajar benda yang jahat pula, orang ramai dengan buatan jahat kita tak ada, kita matilah pun, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang kita ajar tu akan sampai juga saham benda yang tak baik tu, saham yang tak baik yang kita tu, saham yang rugi tu sampai kat kita juga. Kerugian yang dosa yang dia lakukan itu sampai kepada kita yang mati ni. Setiap hari sampai dia lakukan dosa sampai. Sebab kita yang mengajarnya. Nah, sebab itu dalam ini kita patut fikir juga tentang fitnah. Bila kita bercakap suatu bentuk dalam bentuk fitnah, orang percaya, kemudian orang sampaikan kepada orang lain percaya, kemudian orang lain pula sampai lagi kepada orang lain percaya, puncanya daripada kita. Kita yang memulakan menyampaikan fitnah tadi. Maka dosa itu kita tanggung. Walaupun kita telah tidak ada lagi di dunia ini. Sebab itu bentuk-bentuk dalam bentuk fitnah. Sekarang ni zaman teknologi ini bentuk fitnah banyak. Tangan dah boleh bercakap perkara ini. Sekarang ni mulut ni kurang cakap lah. Tangannya. Dengan WhatsApp, dengan Telegram dan sebagainya. Instagram dan sebagainya. Apa-apa mulut. Type lah. Dia ibarat mengganti mulut kita yang bercakap.
dengan type tu, dia boleh membawa fitnah. Kata-kata yang boleh membawa fitnah pada orang lain. Seolah tangan kita ini yang bercakap. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Kita hendak tinggalkan pada anak murid kita kepada orang lain ilmu yang bermanfaat. Dapat pahala. Jika murid kita, jika kita jadi guru, anak murid kita sampai 1,000, 2,000 orang pernah kita mengajar. Kalau 5 sekolah, 6 sekolah kita pernah pergi ataupun sekolah yang banyaklah anak murid kita ni. Satu sekolah kena 500, ada yang 1,000. Jika kita mengajar benda yang baik, kebaikan itu, dan mereka amal dengan apa yang baik itu, pahala sampai pada kita dari apa yang kita sampaikan. Sebab itu kita kena sabar dalam menyampaikan ilmu ini. Ilmu apa sekalipun, baik agama, baik bentuk dalam bentuk sains dan sebagainya, dapat pahala. Sebab semua ilmu itu daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Dengan syarat, dia kata lagi, dengan syarat, dan guru mengatakan ikhlas, ya, dengan ikhlas. Kita mengajar dengan ikhlas kerana Allah. Bukan tujuan nak mencari upah dunia. Bukan nak mencari tujuan upah dunia. Itu gaji macam mana ustaz? Ya. Itu sebagai satu ganjaran yang kita mengajar. Dibolehkan. Sebagai satu ganjaran. Bukan maknanya jika tujuan kita mengajar itu semata-mata kerana gaji. Itu kena jagalah hati kita tu. Memang kita perlu dalam kehidupan kita ini kewangan untuk penghidupan. Kita perlu pada duit. Kemudian adalah bayaran-bayaran tertentu. Tapi bayaran itu bukan kerana kita dengan ilmu itu kita jual dengan duit itu, tak. Itu sebagai ganjaran kita bekerja. Gaji lah, upah untuk kita bekerja itu. Dimasuk kita kata macam gaji lah. Tapi bukan kerana kita mengajar, kita menggadaikan ilmu itu kerana gaji itu, tak. Macam orang mengajar kampung lah. Contoh senang mudah mengajar kampung. Bayar dekat dia di kampung 100, dia mengajar Quran. Kalau tak bayar kat dia 230 kak, dia tak mengajar Quran. Itu dia gadaikan ilmu. Dia menggadaikan ilmu. Bagi duit dekat dia, baru dia mengajar Quran. Upah bulan 50 ke 40 ke 30 ke. Kalau tak bayar, dia tak mengajar. Itu dia menggadaikan ilmu dengan kewangan. Memanglah kalau ditetapkan harga itu kalau ditetapkan harga itu pun tidak salah. Kalau tujuannya bukan nak menggadaikan ilmu, mungkin dia nak bayar sewa tempat dia mengajar tu, kita betul fikir juga. Takkan dia lain nak bayar sewa. Dia mengajar anak kita, dia sewa tempat itu 300-400. Mana dia nak cari, dia nak mengajar lagi. Kemudian sewa pun dia nak kena bayar. Kita yang mengaji itu kita faham lah. Kita pun bagilah RM30, RM40. Kalau orang buat begitu untuk nak bayar sewa. Dan sedikit masa yang dia mengajar itu, mungkin boleh dia guna duit itu sedikit untuk kehidupan dia. Tak salah. Tapi jangan menggadaikan ilmu agama itu menukar dengan dunia. Menjual agama dengan harga yang murah. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Allah kata dalam Quran, mereka menjual agama dengan harga yang murah. Mereka menetapkan agama, menjual agama dengan kewangan, dengan harga yang murah. Ulaika
disebut lagi Allah kata, mereka tidak mengisi dalam perut-perut mereka itu illan nar, fi butunihim illan nar. Mereka tidak mengisi perut mereka itu kecuali api neraka. Orang yang menjual agama. Hukum agama boleh berubah. Allah tetapkan begini. Tiba-tiba dengan orang sogokkan sikit boleh berubah. Orang sogokkan sikit dengan duit. Hukum tadi boleh berubah. Yang halal jadi haram. Yang haram jadi halal. Dengan sebab pangkat. Dengan sebab jawatan. Dengan sebab duit. Hukum agama boleh berubah. Itu dikatakan menjual agama. Menukar hukum agama daripada hukum halal jadi haram. Haram jadi halal. Sebab duit. Ulaika ma ya'kulu fi butunihim ila an-nar. Atau kama qala. Bahad. Wa'iyaz billah. Mereka telah mengisi perut-perut mereka dengan api neraka, kata Allah. Menjual agama dengan harga yang murah. Agama ini kalau ditukarkan dengan dunia dan segala isinya masih murah. Tak boleh ditukar, ganti. Ini, jika kita belajar dengan ikhlas, insya Allah kata, Allah akan memberi pahala yang banyak. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah bersabda bahawa kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Kalau tak boleh menjadi orang yang alim, kun aliman atau muta'alliman, ataupun orang yang menuntut. Tak boleh menjadi orang yang alim, kita tak bolehlah menjadi tok guru, tak boleh. Kita jadi orang yang menuntut ilmu. Kun aliman atau muta'alliman, kita menjadi orang yang menuntut, mendengar. Orang yang menuntut ilmu, mengaji. Kun aliman atau muta'aliman atau mustami'an, ataupun kita menjadi orang yang mendengar. Di mana ada sekarang ni mudah nak dengar ilmu-ilmu agama ini. Zaman sekarang ini. Surau masjid, dalam laman-laman YouTube dan sebagainya. Banyak. Itu bagi mustami'an dengar. Kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban, ataupun kita cinta kepada orang yang berilmu. Kita tidak mampu nak menjadi orang alim, kita tidak mampu untuk nak pergi mendengar dengan sebab-sebab tertentu, tapi kita mencintai orang-orang alim. Kita suka kepada orang alim, kasih kepada mereka. Itu pun dikira sebagai kebaikan. Muhibban. Majlis-majlis baik itu kita pergi. Saya hari ini tak dapat nak ikut live kata. Tapi hari ini saya bagi duit dah, bagi makan hari ini. Saya bagi makan apa yang ada ni. Makanlah. Itu di mana dia kasih kepada majlis ilmu. Dia tak dapat sebab dia sibuk. Dia ada urusan. Maka dia suka majlis macam tu. Lalu dia kata tak apa. Hari ini saya buat makanan kepada tetamu yang jemaah yang hadir. Ataupun majlis dia tak dapat nak hadir sebab sibuk dengan urusan kerjanya. Tak apalah, bulan ini atau bulan-bulan yang mendatang ini, elektrik di surau di masjid ni saya yang bayar. Mana dia kasih kepada majlis-majlis seperti itu. Tapi dengan sebab kekangan-kekangan tertentu dia tak dapat nak ikut. Itu pun dikira oleh Rasulullah SAW orang yang muhibban, kasih kepada majlis ilmu. Walaupun dia tak hadir. Jangan jadi orang yang Rasulullah kata satu lagi. Nak jadi alim tak mau, dan memang kalau tak dapat. Yang kedua benda dia tak mau. Menuntut benda dia tak mau. Mendengar benda dia tak mau. Kalau boleh dia tutup telinga lagi kalau mendengar ilmu agama ni. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, seperti satu kaum dulu.
Bila dengar seruan Nabi, dia tutup dengan tangan dia tu, dengan telinga. Tutup tangan dia tu di telinga dia. Tak mendengar seruan Nabi. Seruan baik itu ditutup. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Mereka menutup jari-jari mereka di telinga. Tak mendengar seruan Nabi. Kita jangan sampai peringkat itu. Bila orang menyampaikan kebaikan, kita tutup telinga. Wa'iyazbillah. Atau kita jadi orang yang kasih. Jangan jadi, kalau tak ada benar baik itu, tak ada. Kasih kepada orang alim pun tak ada. Kita nak jadi orang alim, kuatlah payah. Kan? Kalau dapat, Alhamdulillah, kalau kuatlah payah. Tapi cita-cita kita jadi alim, tapi tak dapat, kita pergi tangga yang kedua. Menuntut. Belajar. Nak belajar pun tak boleh dengan sebab kegangan tertentu. Kita jadi orang yang kasih pada majlis ilmu. Kita seronok tengok orang majlis ilmu ni. Walaupun kita tak dapat hadir. Kalau itu pun tak ada, Nabi kata, maka orang itu adalah terdiri daripada orang yang celaka. Orang yang celaka, kata Nabi. Nabi sebut naik. Jadi kita sama-sama kita fikirkanlah. Sebab ini nak jadi bekalan kita dalam kubur ni. Nak bekal ni. Nak jadi kawan kita dalam kubur ni. Nah, kita nak ide macam mana? Kita nak pilih kawan yang macam mana? Nah, kita sama-sama kita fikirkan. Sebab kita sama. Saya menyampaikan sama. Saya yang mendengar pun sama. Kita sama sama Allah. Sama nak pergi. Tak tahu nasib kita. Kita sama-sama tak tahu nasib kita. Jangan pandang dari segi pakaian. Jangan pandang dari segi saya yang menyampaikan ataupun orang yang menyampaikan. Kadang-kadang orang yang mendengar itu lebih baik daripada orang yang menyampaikan pun ada. Dia sekadar menyampaikan dengan ilmu dia. Maka Alhamdulillah itu dipanggil orang yang mengajar. Dia ada kedudukan dan dia ada kebaikan di situ. Dia orang yang mengajar. Ada kebaikan di situ. Orang yang mendengar pun ada kebaikan di situ. Orang yang mendengar. Termasuk dia dalam hadis tadi. Tapi semua itu dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kata Nabi, orang yang membina sebatang parit atau tali air. Sama ada dia buat sendiri atau gotong royong dengan ahli masyarakat. Maka selagi mana digunakan tali air tadi, sama ada tali air tadi digunakan untuk pergi ke sawah ladang, pergi ke pokok-pokok tanaman dan menghidupkan pokok-pokok tanaman. Ini berarti menambahkan hasil tanaman dan keperluan masyarakat. Maka selagi mana digunakan tali air tadi, parit tadi, dapat pahala pada si mati. Dapat pahala kepada orang yang buat tu. Walaupun dia telah meninggal. Kemudian ketiga, orang yang buat telaga dengan tujuan supaya orang ramai dapat mengambil air untuk minum. Dulu orang buat perigi. Dia korek telaga untuk orang mandi. Lagi mana orang guna air telaga tu, perigi tu. Kalau kamu saya dulu telaga lah. Telaga. Selagi mana orang gunakan tu, mandi, wuduk situ, dengan telaga tu. Sebab dulu dia air jernih. Zaman dulu ni air jernih. Lah telaga tak ada lah. Payah nak jumpa telaga jernih ni. Semua keroh lah. Semakin akhir zaman ni, keroh. Air semakin keroh. Jadi juga agama. Agama pun semakin hari, makin orang dah tak amalkan banyak-banyak benda. Kita kata keroh. Agama tu jernih. Tapi manusia yang mengerohnya. Manusia yang mengerohkannya. Telaga tadi pun asalnya jernih. Tapi manusia yang mengerohkannya. Akhir zaman. Sebab itu akhir zaman ni kita katakan macam-macam tanda orang bagi. Bunga yang dulu wangi, sekarang tidak lagi wangi seperti dahulu. Dulu wangi bukan main wangi. Bunga kerak nasi itu dulu cukup wangi. Sekarang tidak mewangi seperti dulu. Wangi juga tapi tak sewangi seperti dulu. Akhir zaman. Akhir zaman ni banyak benda-benda yang Allah tarik dah. Banyak benda yang Allah lekang daripada
sifatnya yang asal itu. Selagi mana kita guna kolah ke, kita buat kolah kan, tarik atau kolah ke, lagi mana kolah itu digunakan, maka kita dapat pahala. Kita buat satu kolah, orang ambil wudu dan sebagainya. Kita yang meninggal ni dapat pahala berterusan. Kita buat parit. Selain mana parit itu digunakan, kalau dulu lah parit orang mandi, ambil semayang, semua itu dapat pahala kepada orang yang buat tu. Sekarang parit dah tak ada lagi, kita buat kolah lah. Sama ada cara kita gotong royong lah. Bukan kalau kita buat sendiri itu lagilah. Ataupun kita share dengan orang ramai pun dapat pahala juga. Kita ada saham. Walau di masjid orang nak buat, kita pun sumbang. Dan orang guna kemudahan tadi, kita dapat pahala yang berterusan. Itu maksud Nabi. Yang keempat, orang yang menanam pokok buah-buahan selama hasilnya dapat dimakan oleh orang ataupun haiwan, ataupun rimbunan pokok tersebut dapat memberi naungan orang berteduh dari panas dan seumpamanya, maka pahala dari semua faedah itu akan terus mengalir kepada orang yang menanamnya. Kita menanam pokok buah-buahan. Kena pokok buah-buahan tu masa hidup kita makan lah. Betul bila kita meninggal, kita pun pokok tu masih ada, dimakan oleh orang lain. Bahkan haiwan pun nak makan. Burung dan makhluk-makhluk lain nak makan. Kera ke apa. Dikira sebagai satu sedekah tu, sebagai satu pahala. Walaupun haiwan yang makan, tak mahu manusia yang makan. Ambil. Dapat pahala. Sebab itu dikatakan bahawa jika padi, jika kita tanam padi, musim padi tu, burung makan padi kita, jangan kita mengata satu yang buruk pada burung tadi. Celaka burung ni, makan padi yang aku tabuk. Sekarang kan musim buat bendang dengan tabuk kering ni. Celaka burung ni, makan padi benih aku. Habis dah berguni-guni aku tabuk. Jangan. Itu rezeki dia. Dan segala yang dia makan itu dikira sebagai satu sedekah kita kepadanya. Dapat pahala. Tapi jangan kita kata tadi, hilang pahala kita. Hilang pahala kita. Nampak macam mana dia nak makan dah. Dia makan dah. Kita duk kata lagi tu bukan tak boleh nak main balik benda tu pada kita. Kutlah burung tadi metak balik padi kita di mendang tu. Tak. Kita halalkan makanlah rezeki kamu. Dapat pahala. Itu juga pokok, buah-buahan, binatang makan. Kita reda, itu rezeki dia. Dapat pahala. Ini sebut. Pokok tadi jika kita tanam, jika walaupun kita dah meninggal, orang lain makan, dapat pahala hasil tanaman kita. Bahkan orang yang dapat berteduh di pokok yang kita tanam tadi, dapat berteduh daripada panas. Ada musafir lalu, panas, dia berteduh di bawah pokok yang kita tanam. Dapat pahala kita. Sampai pahala kita dalam kubur. Ini yang dikatakan teman, jadi teman kita yang berterusan. Yang kelima, membina masjid. Sama ada membina masjid secara perseorangan ataupun menderma untuk pembinaan masjid. Karena masjid itu disebut rumah Allah. Orang yang bina masjid sama ada secara perseorangan dia bina, ataupun dia buat derma, dia bagi derma untuk buat rumah Allah, masjid ni. Maka selagi mana masjid itu digunakan, maka dia dapat pahala. Pahala itu berterusan. Sebab pahala masjid tadi digunakan untuk orang pergi sembahyang, dengan kuliahnya, dengan aktiviti keagamaannya. Situlah majlis dakwahnya. Pahalanya sampai walaupun di dalam kubur. Pada sedekah jariah ni banyaklah kita pergi, kalau boleh pergi pada masjid atau surau. Sebab orang guna. Orang guna. Kemudian yang keenam, mewakafkan mushaf Al-Quran. Kita mewakafkan mushaf Al-Quran, kita sedekah Quran. Hadiahkan Quran.
Hadiahkan Quran supaya dapat dibaca oleh orang ramai. Selagi mana Quran itu dibaca, maka pahala akan sampai kepada kita dalam kubur. Itu teman kita tu. Sama ada masjid ataupun musalla, surau. Selama mana Quran itu dibaca, maka pahalanya akan sampai. Bahkan tak kita hadiah kepada orang, tak pada di surau kita di surau lah, di masjid pun di masjid lah. Kita hadiah kepada individu pun sama. Jika individu itu membaca Quran yang kita baca, pahalanya berterusan hingga walaupun kita dah tiada. Ini kelebihan orang yang hadiahkan Al-Quran. Pahala berterusan walaupun orang sudah meninggal. Terutama yang memerlukan. Kita lihat orang tu dia susah, dia ni minat bagi Quran. Kita beli Quran hadiah kat dia. Dia baca. Kalau orang tu dah banyak Quran dah, dia cari orang yang perlu. Jangan hadiah kepada orang yang rumah dia banyak ada Quran. Takut dia Quran yang kita bagi tu dia simpan je ya. Tak dapatlah kebaikan tu. Kita hadiah kepada orang yang memerlukan. Sebab dia baca. Bila baca tu baru dapat manfaat tu. Yang ketujuh, orang yang mendidik anak-anak sehingga anak mereka menjadi soleh. Kerana anak yang soleh itu akan melaksanakan tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling utama dari anak yang soleh itu ialah mereka sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya setelah ibu bapa mereka meninggal dunia. Kerana doa anak yang soleh itu akan sampai kepada ibu bapa yang mati. Yang ketujuh, yang terakhir, ialah mendidik orang yang mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang baik, yang melaksanakan tanggungjawabnya, wajipannya, sembahyangnya, tutup auratnya, dan lain-lain lah. Boleh baca Quran. Dari anak yang soleh tadi, bila kita meninggal, dia akan mendoakan kita. Dia akan mendoakan kita setelah kita meninggal. Dan pahala dari anak yang soleh itu akan sampai kepada kita. Mengalir kepada kita. Dia menjadi teman setia kita, amal soleh tadi. Anak yang soleh, dia akan menjadi, doa mereka itu akan menjadi teman setia kita dalam kubur. Walaupun kita bersorangan, pahala itu sampai. Semua 7 perkara ini, jika dilakukan semuanya, atau beberapa bahagian daripadanya, Tuan Guru mengatakan, jika tak dapat 7 pun, jika ada sebahagian daripada itu pun, nescaya akan dapat ganjaran pahala yang berterusan. Kita tak dapat buat 7 perkara tadi. Mungkin kita dapat 2-3 perkara pun cukuplah, kata Tuan Guru. Kerana pahala tadi sampai. Kalau kita boleh buat 7 tu lagi baguslah. Sebagai kesimpulannya, seorang mukmin itu mestilah melakukan suatu usaha, tidak sekadar kepentingan dirinya saja. Dia mesti, mukmin itu ialah memberi manfaat pada orang lain. Antara itu mereka mesti melakukan sebarang kegiatan usaha untuk kebajikan, untuk masyarakat dan sebagainya. Untuk kebaikan itu, manfaat itu mai pada diri kita sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah di antara hadis Rasulullah SAW yang Nabi sebut tentang bahawa kebaikan yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi peneman kita dalam kubur. Ada satu surah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam Quran jika kita baca amalnya, kalau tak silap saya, suratul Mulk. Boleh tuan rujuk. Suratul Mulk. Dia boleh jadi pembela kita dalam kubur. Kemudian Quran yang kita baca, yang kita amal baca, kita khatam Quran, kita khatam baca Quran, amal dengan Quran, baca Quran. Dia jadi membela kita dalam kubur.
Dia tak tinggal kita. Quran tak akan tinggal kita. Kita baca, kita amal sekadar kemampuan kita. Mana kita tak lekang daripada Al-Quran, dia jadi pembela kita. Dia tak tinggal kita. Sebab itu disebutkan dalam satu hadis, apabila semua orang yang hadir masa majlis perkebumian kita itu pulang, datang malaikat soal kita. Bila dia nak soal kita dalam kubur, dia lihat ada lembaga di hujung kepala kita. Wallahu a'lam lembaganya bentuk bagaimana. Malaikat kata, siapa kamu? Aku nak menyoal si fulan ini, hamba Allah ini. Kenapa kamu duduk bersama dia? Kenapa kamu tak pergi daripadanya? Berkata lembaga tadi, aku tidak akan tinggalkan dia. Karena dia dulu dia tak pernah meninggalkan aku. Aku hari ini aku tak akan tinggalkan dia. Bahkan aku nak menjadi pembela dia. Lalu dalam banyaklah panjang lagi lah. Kemudian malaikat dia bertanya, siapa kamu? Aku adalah Al-Quran. Aku adalah Al-Quran. Yang semasa hidup, masa dia hidup dulu, dia beramal denganku, dia membaca aku. Hari ini aku akan membela dia. Maknanya dia Quran itu sebagai pembela kita, peguam bela kita. Jika di dunia kita mendekati Al-Quran, mendampingi Al-Quran, dan juga salah satu surah, kalau tidak suratul Mulk, dia menjadi peneman orang si mati itu dalam kubur. Suratul Mulk. Ini adalah hadis Rasulullah SAW. InsyaAllah mudah-mudahan sekadar yang inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada diri saya dan kepada ahli keluarga dan kita sekalian dalam kita melayari kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada kita. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik, yang lemah, yang kesilapan yang saya lakukan sengaja atau tak sengaja dari percakapan itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.